Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Garizari Afindi, ini ringkas TVS. Setakat semalam, Sarawak terus merekodkan sifar kes COVID-19 selama 3 hari berturut-turut, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini kekal 1,062 kes. Kluster aktif juga masih kekal 6 iaitu kluster besi, kluster Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Sebekas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan pada Ahad turut memaklumkan tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada Ahad. Sementara itu, terdapat 9 PUI baru telah dilaporkan dan tiada kes PUI menunggu keputusan ujian makmal. Ini pula perkembangan COVID-19 di Malaysia. 4 kluster baru COVID-19 dikesan, masing-masing satu di Kuala Lumpur, Sabah, Selangor dan Kelantan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, di Kuala Lumpur ia melibatkan kluster tapak bina Sungai Mulia di daerah Titiwangsa. Bagi kluster Batu Lima, ia melibatkan daerah Kota Kinabalu Sabah dengan kes indeks dilaporkan positif COVID-19 pada 19 November hasil saringan individu bergejala dan sehingga kini sejumlah 118 individu disaring dengan 49 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster itu. Kluster yayasan pula melibatkan daerah Kelang Selangor dengan kes indeks dilaporkan positif COVID-19 pada 20 November. Mengenai kluster hilir, beliau berkata ia melibatkan 4 daerah di Kelantan iaitu di Kota Baru, Tumpat, Bacok dan Pasir Putih. Selepas diluluskan di peringkat dasar, ahli-ahli parlimen akan mula membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di peringkat jawatankuasa pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Mengikut jadual giliran kementerian, perbahasan hari ini akan tertumpu kepada kementerian-kementerian di bawah Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan takwim Dewan Rakyat, sesi perbahasan berkenaan akan berlanjutan selama 10 hari sehingga 15 Disember ini. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 berkenaan diluluskan di peringkat dasar Khamis lepas dengan suara majoriti. Selain itu, menurut aturan urusan mesyuarat, isu mewujudkan satu jawatankuasa khas bagi membanteras masalah sindiket Makau Scam yang semakin berleluasa dan menyusahkan rakyat adalah antara yang dijangka dijawab oleh wakil kerajaan dalam sesi soal jawab hari ini. Dalam pada itu, Menteri Keuangan dijangka mengemukakan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019, COVID-19 pindaan 2020 untuk bacaan kali pertama. Ugutan bunuh ke atas seorang pegawai kanan Jabatan Kastam Sarawak Khamis lepas dipercayai berpunca daripada tindakan pegawai berkenaan yang mengetuai operasi di Pelabuhan Rajang dan Pelabuhan Bintulu sebelum ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kastam, Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir, operasi di dua pelabuhan berkenaan antara 21 Oktober dan 13 November lepas berjaya membawa kepada rampasan barang seludup yang bernilai kira-kira 2.64 juta ringgit dengan anggaran jumlah cukai dan duti terlibat dianggarkan RM655,301. Beliau menegaskan pihaknya akan terus menjalankan amanah menjaga keselamatan dan hasil negara melalui penguatkuasaan yang ketat dan tiada berkompromi dengan ancaman daripada mana-mana anasir yang ingin mengganggu gugat kedaulatan serta keselamatan negara. Abdul Latif merakamkan penghargaan kepada pihak polis yang berjaya menahan 3 individu disyaki terlibat menghantar nota ugutan itu bagi membantu siasatan. Baiklah, cadangan polis Diraja Malaysia PDRM untuk mengurangkan jumlah peratusan pegawai dan anggota dalam kalangan anak Sarawak yang berkhidmat di kontijen Sarawak perlu diteliti semula dengan lebih terperinci. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Kerana perkara tersebut akan menimbulkan keresahan dalam kalangan pegawai dan anggota termasuk ahli keluarga mereka. Nanta yang juga ahli Parlimen Kapit berkata ia turut mewujudkan banyak tanda tanya kepada masyarakat sendiri kerana rekod menunjukkan tidak timbul sebarang masalah atau isu membabitkan pasukan keselamatan itu di Sarawak sebelum ini.
Pada 20 November lalu, Pengarah Pengurusan PDRM, Datuk Ramli Din dalam satu kenyataannya memaklumkan lebih 70% pegawai dan anggota polis berkhidmat di kontijen Sarawak ketika ini adalah dari kalangan anak Sarawak. Ia melebihi sasaran 40% keanggotaan dalam kalangan anak jati negeri yang ditetapkan untuk bertugas di Sabah dan Sarawak dengan langkah pengurangannya perlu dilaksanakan secara berperingkat. Justru Nanta berharap keprihatinan kepimpinan tertinggi PDRM, khususnya Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, amat dialu-alukan bagi memperhalusi perkara ini dan mencari jalan penyelesaian terbaik. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita mampu melakukannya. Saya Karzari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.